Gapo ingat tak? Nengu mata nengu lalu dah. Kita buat lolok sikit dan nengu lalu dah. Ada setengah masalah. He habis dah, nifah habis dah, tapi belum mandi lagi. Dah hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Ada setengah masalahnya, betul? Ada setengah masalah, lagi duduk dalam he pare, lagi habis he pare, lagi tak mandi. Tapi kalau setengah-setengah masalah tu tak ada jadi masalah dah bila kita tilik kepada apa nama dia ni habis hidup dan belum daripada mandi. Setengah daripada masalah apa? Setengah pada masalahnya habis hidup belum mandi dan tak jadi haram. Seumpama niat puasa. Niat puasa ke orang puas ke? Niat puasa bagi perempuan ni memang ada 3 minit lagi nak masuk subuh. Dia pun habis uzur masa tu. Kali dia pergi mandi dulu, lepas tu habislah masa untuk nak niat puasa tu. Maka niat puasa dulu. Saja aku puasa Ramadan, esok hari. Saja aku puasa fardu Ramadan, esok hari. Hukum tak ada jadi haram dah. Walaupun dia belum mandi lagi. Tu dah. Kiyah masalahnya, serupa dengan seorang yang berjunuk. Dia niat dalam keadaan dia junuk niat puasa, ya tak ada jadi masalah. Sehingga dia mandi junuk pukul 10 pagi memang ada jadi masalah juga. Seorang ada. Hak haram yang tak maya tu suku memang cuma nak bayar ada. Diri puasa dia tu memang diri puasa dia tu kita katanya. Lepas tu dia ada pembahasan dia pula lah kita gidi kita dulu. Pertamanya daripada 11 perkara hak haram dalam nifas sembahyang mutlakon, sembahyang semata-mata semaya asal kau orang panggil semata-mata semaya, jadi hukumnya haram dalam keadaan orang duduk dalam dan duduk di dalam nifas. Tu semaya semata-mata. Boke ia kena bubuh lagi memang boke bagi hak pada makna semaya. Apa tak boleh juga. Maknanya, orang puan ni duduk dalam duduk dalam nifas, semaya tu tak boleh tak. Barang hak pada makna semaya. Mana ibadat, hak pada makna supaya semaya juga. Cik kita wayak. Betul? Ibadat tu nak supaya semaya juga. Maka hukum haram juga. Misalnya, sujud tilawah, sujud syukur. Ia panggil barang hak pada makna semaya juga. Kerana ada rupa sujud. Ada rupa sujud. Di situ pun orang duduk di dalam hidup dalam nifas tak boleh juga. Yang keduanya hak apabila haram bagi seorang duduk dalam nifas ni tawaf mutlakon. Tawaf semata-mata, makna sama ada tawaf fardu, tawaf sunat dan tawaf wida, tu hukumnya haram berlaku. Dan ketiganya memang menyentuh Quran. Menyentuh Quran ikut haram bila duduk dalam bila duduk di dalam nifas. Kita bahas dah minggu ni mereka. Dan keempat, menanggung akan Quran. Kita bahas dah minggu ni berkenaan dengan bibi Quran. Dan kelima, membaca akan Quran. Membaca Quran ni harap tapi kena kait. Membaca Quran ni memang jika dikosak Quran. Kena bahas ni sikit. Orang duduk dalam nifas, haram baca Quran ni, yakni jika dikosak, jika diniat baca Quran. Kalau ia tak kosak, ia tak niat, hak tu ia tak ada jadi haram. Sebab kita misal minggu bawah ni, gafah emak. Bila berlaku kematian, kita akan guna lafaz. Apa bermakna? Ada tak guna-guna? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, lafaz ni lafaz Quran. Tapi kita tak ada kosak Quran. Padahal kita duduk dalam hinifah atau duduk dalam junuk. Tak ada jadi haram dah. Dan lafaz inna lillah tadi ni, diguna di atas pakai tiap-tiap yang dikena bala. Dan orang tu pula sama ada orang beriman atau orang kafir. Tak ada masalah. Maknanya kita tahu khabar mari, Aidan tu mampu hari tu. Aidan ni sial lah kata dah. Aidan ni mampu.
Demo kayak kata, aida saing rapak demo duk ngangguk bibit burung sekali tu mampu ini. Jadi kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hukumnya harus kita nak kata lagu tu terhadap orang kafir yang mati. Sebab apa? Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan makna kita duk doa rahmat, doa kebaikan dia. Cuma kita ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk ayat kata bila kita mati kita kena kelip jumpa dengan Allah Taala. Orang mukmin pun kelip jumpa dengan Allah, orang kafir pun jumpa dengan Allah. Jadi hukumnya boleh kita guna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dah. Habis di situ. Masuk kita rak. Dan lagi pulaknya dan ke-6. Haram di dalam hinifah ni masuk ke dalam masjid. Masuk dalam masjid orang puan duduk dalam orang per-al-nifah ni hukumnya haram. Kata haram tu jika takut menitik darah bagi orang perempuan dan orang perempuan nifah. Masuk sini maknanya lalu. Lalu di masjid ni memang tak. Lalu pintu kanan, tubik pintu kiri sebagainya. Hukumnya haram tapi kait pada haramnya jika dia bimbang takut titik darah. Kalau dia tak bimbang titik darah tak apa. Sebab sekarang ni orang puan yang ada alat dia. Pakai dia. Dia pakai apa tu darah dia pun tidak banyaklah mana. Maka dia lalu begitu tak ada jadi masalah. Tapi kalau kita ni, sebab pintu kita ni memang tak. Katakanlah pintu kita ni pintu so. Kalau kita masuk pintu ni, kita tubik pintu ni juga tu tak boleh. Sebab itu memang tak. Orang tak panggil lalu. Orang panggil pergi datang. Maka pergi datang ni tak boleh. Dia kena masuk. Masuk pintu ni, kena tubik pintu belah lain tu. Ni jadi masalah lagu mana? Kalau kita tengok je memang ada setengah-setengah masjid ke. Dia tak ada jalan untuk orang masuk dalam rumah je belah lain. Sebab disekat oleh orang keliling, maka dia buat ruangan sikit untuk orang masuk. Jadi lelaki pun masuk ruangan tu, perempuan pun masuk ruangan. Dalam keadaan dia duduk di dalam tak apa. Kerana tilik kepada lalu, lagi pula tak ada bimet titik darah. Tu nampak rupanya mana? Itu masalah bagi orang yang itulah. Lagi kita baca, kita wayak so. Dan ketujuhnya daripada perkara hak haram orang puan duduk dalam nifah ni berhenti di dalam masjid. Ingat diri berhenti dalam masjid ni haram dah sama ada titik darah atau tidak. Ni ada seorang pengkuliah yang kita kata muslimah lah, ustazah lah, tidak beramanah di dalam mengajar. Seorang pengkuliah jadi ustazah tidak beramanah di dalam mengajar sehingga dia kata orang puan hak duduk dalam hinifah boleh masuk duduk dalam masjid dengan ngajar, dengan kuliah selagi dia tidak titik darah, dia pakai dengan cara kemah. Atau orang panggil mengajar tidak beramanah. Kalau dengar lagu tu tidak beramanah. Maknanya kena pegang ustazah tu mari kecek bawah kata jangan royak lagu. Sebabnya kita duduk mengajar ni beberapa tempat memang dah. Jadi dia mau duduk royak lah. Mari ngajar sikit-sikitnya gini. Jadi tak boleh lagu tu, tak boleh tak ada amanah dalam pengajar tu. Yang maknanya mungkin takut dia silap faham hak ni memang. Dia silap faham tentang lalu. Lalu kena kait dengan titik ke tak titik. Duduk dalam tak ada syarat titik ke tak titik. Maknanya hukum haram semata. Bila dengar lagu tu, tubik masjid lah kita. Kalau gini kan memang kita buat masalah. Dah. Buat masalah ni memang dah. Orang puan baik buat masalah lelaki. Mai tidur dalam masjid. Datang-datang mimpi bidadari. Bila mimpi bidadari. Betul? Tu wajiblah bagi seorang ni keluar pada masjid kerana dalam keadaan dulu. Datang-datang pula pintu masjid habis koci belakang. Pas mari lewat. Tak muka koci mari lewat. Koci mari lewat. Main awak ke mana satu
Awak ke mana rupa masalah je. Memang anaknya memang anak-anak mana? Kerana dia kena tengok sini dulu. Kalau dalam masjid tu ada kolah mandi. Ya ada juga setengah-setengah masjid tu ya ada kolah lek dalam. Nak tubik tak boleh. Maka boleh mandi situ. Kalau dalam masjid tu pula tak ada kolah mandi, tapi ada debu untuk tayamum. Tu dah. Maka kena ambil debu tu untuk tayamum pula situ. Memang dah. Lepas pada tu pula ni bahas pula ulama. Lepas pada tayamum, mu kena sapu licin di muka mu, barulah mu boleh tubik bila habis buka. Kerana apa? Kerana debu tanah masjid hak wakaf tak boleh buat tubik luar. Anu tak apa memang dah. Kalau sekarang lo ni tak tahu dah. Jadi masalah besar lah sekarang lo ni. Okey. Dan kedulapannya daripada perkara haram dalam hinifah ni puasa mutlakon. Puasa mutlakon maksud puasa mutlakon ni memang ada. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat dengan bahawa ia puasa syar'i. Ia puasa ni ada dua. Puasa lurah dan puasa syar'i. Puasa pada lurah ni ia panggil imsak menahan anil kalam daripada bercakap. Tu puasa juga. Awak nampak tak? Puasa pada bahasa ni menahan daripada kecek ia panggil puasa. Tak? Supaya dia mau tanya kau duduk dia pakai cocok. Apa aku puasa? Maksudnya aku puasa daripada kecek. Makna aku tahan atau dia panggil puasa tu tak ada jadi masalah. Yang kedua ia masuk dalam bab puasa syar'i. Puasa syar'i ni kena kepada puasa daripada menahan perkara yang batal puasa. Tapi bersepakai dengan niat. Apa nama? Ya beza. Kalau puasa tu makna-mana dia duduk dalam nifah. Tapi dia kata esok dia nak puasa, dia tak ada niat puasa tapi dia tak makan minum. Ni tak haram. Hak dia jadi haram dalam nifah ni, makna dia niat puasa. Dalam keadaan dia panggil puasa syar'i. Hak tu hukum jadi haram ni. Kalau semata-mata nak puasa tapi tak ada niat puasa tapi tuan tak makan minum. Ni tak ada jadi haram. Tapi haram. Lagi pula yang ke-9 menyerah diri bagi seorang perempuan hanifah menyerah tak ada. Bagi suami bagi seorang perempuan hanifah supaya serah diri tu elak ada serah diri. Supaya mewati, supaya mestubuh ia suami akan seorang perempuan dari nifah. Ia duduk di dalam ia duduk di dalam nifah. Ia tak boleh serah diri dia kepada suami dia untuk suami pakai guna dia. Duduk dalam nifah. Penguhnya nyolah ni. Tak? Kata duduk dalam nifah tak? Maknanya dia panggil hukum tu jadi haram di situ. Waktu dia duduk di dalam waktu dia duduk di dalam nifah dia saat ni tu. Tapi masalah juga memang dah. Moga ni tak dah lama sangat memang dah. Kalau nifahnya memang lebih kurang 40 hari juga. Ada kadang orang puan 50 hari. Masalah jugalah. 40 hari 50 hari. Tapi kalau email Superman ni tak ada masalah lah. Dia panggil email tebal dah. Kalau email super habis tu naling kali email super habis dah. Tapi hukumnya haram nak mewati isteri dalam dan di dalam nifah dia. Lepas tu kau orang tanya lah soalan ni memang tak. Lepas tu bila dia kering hidah ni jadi haram juga kok. Jawab kata dalam mazhab kita ni haram juga. Walaupun dia habis hidah dia belum mandi. Mazhab kita. Tapi ada fatwa daripada orang dulu. Biasa dengar ada fatwa pada orang dulu. Kalau laki perempuan ni dia menikah kahwin, lepas tu tak boleh handuk. Tahu saja dah, awak kita ni tak beranak dah makcik kita ni, masa budak dah. Orang perempuan ni dengan laki ni dia nikah lama masa tak boleh handuk. Maka dia ketemu lah seorang tok guru. Memang bila ketemu seorang tu dia kata, "Babo, amon nikah dua ni
Puasa Puan Amor ni madu dah. 10 tahun lebih ni tak ada lekat tu. Babo tu ada tak babo apa nama ni fatwa-fatwa untuk nak boleh anu. Babo kata kalau mandu pada azali pada sedia kala dah fatwa pun tak boleh anak dah. Tapi babo kata kita tak tahu hukum mandu dengan tak mandu ni. Babo pun kata pada mula-mula suruh ambil buah kemur dengan susu kambing. Ambil buah kemur dengan susu kambing boleh? Lepas tu dia nak ayat rekah cerita lah. Lepas tu nanti nak cerita dia. Ambil buah kemur dengan susu kambing. Lepas tu pula kita suka lah lebih kurang. Dia suruh kita tumbuk. Zambil dulu ni. Tumbuk buah kemur. Kalau zambil dah ni dia panggil blender. Blender dengan susu kambing. Blender apa tu? Baba kata mau minum lah. Dia pun klik wak. Dia klik wak. Lepas tu lama mari. Dia kata nampak super ya boy. Tak jadi. Babo kata, tak ada arah lah, aku usaha dah, tak lekat juga. Pamu dia nak kepadanya. Bini dia, tak wui tok lelaki ni kau sore lagi. Tok lelaki ni dia nak kepadanya. Lepas bini dia tahu dah, kalau bini kau sore lagi, tinggal aku. Balik ke? Lepas tu babo kata, gini lah, lepas pada mu buat siap, makna mu taubat dengan Allah lah. Lagu mana? Lepas daripada orang tino mu yang habis belum mandi mu pakai gunung. Tapi dia niat untuk nak anak lah. Ayat saja ni bang ni. Ayat saja sebab demo ni tak ada anak dah, tak ada masalah dah. Lepas pada tu mu pakai gunung. Dia pun kelik lah. Lepas pada orang tino yang habis uzur ni, dia belum pada mandi, dia pakai gunung lah. Tak lama yang mari orang tino dia bucik dulu. Dia bucik dulu. Lekak. Dia main gaya atas apa? Jadi. Orang apa gaya. Maknanya, tu orang damai dulu, dia buat fatwa kata kalau orang buat hak tak lekat anak ni, dia suruh suami wati, dia habis wati selalu belum mandi. Tapi kita ayatlah, hukum tu haram. Lagi pula dosa besar. Tak. Tapi kita nak kata, kalau ketika berlaku lagu tu kena taubat lah kerana dia nak kepada anak sebenarnya. Nak kepada anak deh. Tapi kita royak sajalah. Moga makcik-makcik belolik kita ni tak ada beranak gapo dah ber. Tak ada belakang dah. Kau ada ria 3 lagi pak kita. Tak ada dah ria lokoh belakang dah pak kita ni. Tu royak saja deh. Habis. Dan lagi pula ke-10-nya perkara yang haram dalam nifah ni bergurau-gurau dengan suami. Ya gurau-gurau dengan suami. Kerana ni gurau-gurau suami ni? Bergurau-gurau pada takluk, pada barang, pada anggota, pada tempat yang antara pusat dan lutut. Duk gurau tempat antara pusat dan lutut. Gurau sini ni dia kena kait dengan tidak berlapik. Dia kait gitu deh. Yakni dengan tidak berlapik. Kalau kita berlapik tak apa, nak cobek pohon, nak sepak belakang, golah pergi kalau berlapik. Tapi masalah kita ada cara kalau tidak berlapik. Apa nama ni? Pakai dia saat ni tu memang. Jadi hukumnya haram. Kerana di situ ni, ia berlaku sini ni, ia panggil apa ni? Berlaku di atas kau yang muktamad. Bila seorang perempuan duduk dalam haid dan nifah ni, tak boleh kita pergi sentuh di antara pusat dan lutut kerana membangkit kepada setubuh. Tapi kalau berlaku di atas pendapat Imam Nawawi, setengah daripada pendapat Imam Nawawi kata, boleh kita bergurau dan bersentuh dengan perempuan ketika ia duduk dalam hidayah dan di antara pusat lutut dan tidak berlapik dengan syaratnya orang tu boleh kawal nafsu. Ya kaitnya dengan syarat orang tu boleh kawal nafsu. Hak ni kita kena tanya Abu Zar. Tanya Abu Zar itu. Kalau Uzak, orang tina setuh di antara pusat lutut, kalau Abu Zak setuh masa tu, tak ada jadi apa-apa. Jadi boleh berlaku di atas kaum tu, tak apa. Tapi kalau Abu Zak setuh masa tu, jadi membangkit syahwat kepada setubuh, tu haram. Ginilah kita tak mudahnya. Kita tak mudah kata lagu mana. Kalau musim hujan,
musim hujan, tayar pula tak ada bunga. Musim hujan, tayar tak ada bunga. Kalau kita berik dengan ngejuk, dia jadi kan. Ada. Musim hujan tak ada bunga. Bila kita berik dengan ngejuk, ya ke? Balik dah licin. Gitu. Kita tak ada kan? Ketika umur muda baru nikah ni, lagu tu lah. Tapi kalau lah memang ada musim panas, tak apa molek, bunga apa banyak, insya-Allah dia beri makan. Supaya memang tak ada para beri makan, tak ada para. Usia umur apa banyak dah. Apa nama ni, beri pun makan molek, bunga pun ada dah. Apa supaya memang tak apa agak, aku habai dia kuat tak ada dah. Tak boleh. Yang ke-11 kita lagi niat mengakad hadas besar. Niat mengakad hadas besar ni mak, betul mak? Niat mengakad hadas besar ni hukumnya haram. Maksud gini ni, niat mengakad hadas besar ni yakni sedangkan darah dan darah nifas masih turun. Kena kait gitu dah. Niat mengakad hadas besar ni memang sedangkan darah nifas masih turun lagi. Kalau darah nifas tak habis dah, tak ada jadi masalah lah nak niat akad hadas besar dah ni. Tapi masalah ni darah duk turun lagi. Hak ni lah sangat-sangat perlu bagi seorang muslimah saat ni. Dia kena catat, dia kena tanda masa ni darah turun darah masa ni darah turun darah nifas, masa ni darah turun darah istihadah. Hak ni lah perempuan yang kena catat tu. Tu. Malaikat orang perempuan tu dia tak ada masalah lah. Masuk tajuk baru kita hari ni, baru ni baca tak ada habis. Masuk tajuk baru faslun filistinjai. Bermula ini satu fasal pada nak menyatakan istinja. Ya ginilah istilah Arab dia. Istinja dengan istijmar. Ya mana dia? Ya ada gurio. Istinja dengan istijmar. Kalau istinja maknanya memang kita mensucikan guna alat air ataupun kita katanya barang sebagainya. Kalau guna dengan istijmar ni makna kita guna apa nama semata-mata perkara yang boleh menanggalkan najis. Faham tak? Ya dua berbeza tu. Sini yang sebut ni. Kalau istinja guna air ataupun seumpama air. Kalau istijmar, makna kita guna suatu yang menanggalkan najis seumpama batu kayu. Itu istilah dia. Faham tak? Ya, orang kita ni gini. Orang Melayu kita, bila sebut kata istinja, yang ke gambar mana? Acik jawab. Mana ni? Yang ke gambar batu. Sebenarnya, bila sebut istinja, kena gambar dua. Batu, kayu, air. Batu, kayu, air atau istinja. Kalau istijmar, kena gambarnya batu, kayu saja. Tak ada air. Itu istilah dalam fiqh. Takut kita silap faham sini dah. Beres. Orang tina kena ingat mul. Dia kata istinja ni gapo? Ya arti istinja menghilang akan air najis kecing pada air najis. Air najis mana kecing dan tahi menghilang takluk daripada tempat keluar air najis. Kena menghilang daripada tempat keluar air najis. Ingat, menghilang tempat keluar bukan menghilang dalam tempat keluar. Ya lain. Menghilang tempat keluar tu memang maksudnya zahir anggota. Menghilang dalam lubang keluar itu batin bagi anggota. Sebab bila berlaku kesilapan dalam ibarat, ya pergi mengajar orang kata ketika nak basuh sebelah lip belakang kena jolok tangi. Dia tu dia tak faham dah. Dia tak faham kata kena menghilang tempat keluar bukan menghilang lubang tempat keluar. Kalau menghilang hak tu kok tak ada apa. Satunya puasa jadi batal kerana memang dia pergi jolok tangi. Hak ni kena hati-hati sikit, jadi masalah yang terlibat sikit lagu ni. Bab berlaku dah pak kitanya lagu tulah duduk sebar kata bila basuh kena basuh dengan cara jolok tangi sehingganya orang tanya balik pula, lepas tu kalau bulan Ramadan lagu mana ustaz? Dia kata bulan Ramadan wis paruh.
Ni, tengok. Ni satu ruah. Dia kata kalau bulan biasa kena duduk di satu ruah. Bila bulan Ramadan dia kata mak kena tinggal separuh dia kata. Separuh tu batal dah. Separuh tu batal puasa dah. Pas dia kata, nyanyo kata, kalau hak ambo duduk dulu di masalah ni. Dia duduk mengajar situ lebih kurang 5 tahun. Ada seorang makmum je buat lagu tu bulan Ramadan. Nanti nak jaya mat. Hak bulan lain lah gila nya ada wasi tak wasi pasal dia dah. Dia mari tanya kita dia katanya dia duk buat lagu ni sebab ustaz tu rojaknya lebih kurang 5 tahun. Dan bulan Ramadan pun ambo buat juga. Dia tanya lagu mana dengan poso ambo. Hak ni kena mak jawab. Nak jak ke mana mak? Bila batal puasa dah mai jawab pula. Kodoh. Kodoh. Lepas tu dia tanya pula. Lepas tu nak kodoh berapa hari? Dia tanya pula. Lepas tu nak kodoh berapa hari? Lepas tu kita tanya yang klik. Mana aku tahu mu merok. Dia mung tu aku kena jawab mu mana tak? Makna mung je buat mu kena ingat. Lepas dia kata pula. Tak ingat dah. Nak jawab aku mana pula itu. Tu emak ayat lah. Kalau mari wah tak ingat lagu tu, so Allah kata kok kalau nak ambil cermat kena kukus bulat. Bila kita jawab lagu tu, emak tak? Kalau mu tak ingat lagu tu, mu kena qada kukus bulat cara ihtiyat lah. Dia kata nyanyo kita pulak dah. Dia kata nyanyi kita. Memang nak jawab ke mana pula lagu tu? Kena? Kena jawab kau tu. Kata nyanyi di dunia ni semeta ya, tapi nyanyi di akhirat ni berat. Lepas tu lepas pada tu tak ada tanya kita, tak tahu buat ke tak, makan tak tu. Kata susah juga masalah ni. Ni kena belajar beritilah, takut jadi masalah tak faham. Bersuci tadi, menghilang tadi, takluk pada menghilang dengan air mutlak. Kita basuh ni kena guna air mutlak selesai masalah. Atau dengan 3 batu. Ingat boleh? 3 batu ni mesti. 3 batu mesti, walaupun benda sudah suci dah. Ingat boleh? 3 batu tu mesti, walaupun benda tu sudah suci dah. Supaya orang lelaki lah, dia kecing Yang ambil suti batu, dia wear pun suci dah mak. Tapi hukumnya kena 3 juga. Tak lazim daripada 3 batu mak. Asal ke 3 bucu. Umpama pegang batu tu besar, guna 3 bucu, jadi hukumnya boleh. Sebab di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pergi beristinja, Nabi pergi qada hajat. Lepas pada Nabi qada hajat, Nabi panggil. Sebelum pada Nabi pergi qada hajat tu, Nabi panggil sahabat, suruh cari batu. Sahabat pun buat mari 3 butir. Nabi pun tengok 3 butir, sahabat dia pegang. Nabi kata, hak ni boleh, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Nabi kata. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa hak ni boleh, hak ni boleh, hak ni tak boleh? Padahal nampak sama. Nabi kata tak sama. 2 butir ni batu, sutir lagi tu tak utuh, kering atau serupa dengan batu dah. Jadi sahabat tengok tu, serupa. Tu tengok dia. Jadi hukumnya dengan batu. Dan umpama bagi batu, maknanya tak semesti batu betul. Hak seakal-akal dengan batu pun tak apalah. Bahaya umpama. Daripada tiap-tiap yang suci lagi kerah. Tiap-tiap benda suci lagi pula kerah, lagi pula kasam. Dia tulis gitu memang. Kasam. Kalau kita panggil kasam. Tapi dia tulisnya kasam. Tulis kasam. Tapi kita Rumi tu lagu mana tulis? Kesak itu dia dah. Lu tulis kesak dah. Mana nak benda kesak tu lah kita tahu. Mana kasak lah bahasa Melayu kita kok. Nak benda tu benda kasak. Lagi pula, dan bukan daripada makan ni. Nak ambil makan ni tu, pergi buat sapu tu, tak boleh. Dan makan ni saat ni tu pula ni, ulama mengatakan, makan ni tadi tu, selagi duduk panggil makan ni, tak boleh.
Tengok dah. Selagi orang duk panggil makan ni, tak boleh. Malaikat keluar daripada orang panggil makan ni. So, umpama kita ambil roti, kita pergi bakar tu jadi hangit dah. Maka, roti saat dia orang tak panggil roti, orang panggil agar. Maka situ tak apa. Sebab apa? Sebab orang tak panggil makan ni dah. Ambil agar lah ni. Bagi. Itu tak apa. Dan jikalau makan jin sekalipun, makan jin pun tak boleh juga. Sebab orang panggil makan ni. Ni abang mak lah. Bab jin ni besok. Makan jin ni tu boleh. Sebab ia toksik kalau kita, tu memang tak. Ia kadang-kadang orang kita ni, makan ni tulen ni, ia lepas dicah. Cah belakang umur kawan kan, tempat cemar ia lepas. Jadi kalau turut di segi hukum tu tak comel. Dia suruh kita letak dalam beledi ke dalam kah tempat comel supaya jin saat ni tu mari makan. Lepas tu Rama kata gigi dia kerah berkali mamu tu lalu pengok lagu tu. Dalam kitab Syargawi Hudhud Syargawi Tahrir sebut kata maksud saat ni tulen ni makan jin dengan bahawa Allah Ta'ala saluk daging baru dia. Tulis saat ni Tuhan bubuh daging bau ke dia, lepas tu jin mari makan. Cuma diguna di atas makan tulis. Sebab apa? Sebab daging habis ke anak ada dah. Tulis tu beri ke dia lah. Ni mari. Ada jin. Tak boleh juga kita nak ambil makan jin tadi sebagai nak buat istinja, tak boleh. Dan tiada daripada yang dihormati akan suatu benda tadi oleh syaruk. Mana benda tu tak boleh kalau benda yang dikatakan suatu perkara yang dihormati oleh syaruk. Tu tak boleh juga. Tengok misah boleh dulu mudah. Seperti kayu. Ni misah boleh ni. Seperti kayu. Kayu ni tak ada jadi masalah. Lepas tu pula ingat ni orang puan yang jarang nak berlaku benda lagu ni. Ya istinja ni, orang kita yang pergi ni. Istinja dengan batu kayu ni bila memang? Ketika tak ada air. Sebenarnya, istinja dengan batu kayu ni, ada air pun boleh buat walaupun dia duduk di tepi patah. Kayu ada di atas, dia duduk patah. Dia malah turun basuh di air patah tu, dia pakai ambil kayu di atas. Pokoknya tak ada masalah. Tengok tak? Suci. Tu. Lepas tu dia kata lagi. Dan rumput-rumput. Lagu mana rumput dia memang? Rumput kering ke dah? Pakai jerami. Jerami serong. Saya keras nak tu. Tapi saya kering. Dan tanah ko. Tanah ko pun tak ada apa. Tanah kerah. Boleh juga. Iaitu istinja ni kita tengok. Wajib ia istinja pada tak kalau berkehendak ia seorang akan semaya. Bila ia nak semaya, maka wajib istinja. Dan umpama semaya lah. Gapo bayar? Daripada tiap-tiap suatu yang terhenti sahnya sah tiap-tiap suatu itu akan suci badannya badan seorang daripada najis. Kena suci badan pada najis. Itu kena buat. Dan pada tak kala takut berhamburan najis daripada tempat najis. Dia takut jadi berkucak kacih habis berlomok habis. Itu wajib juga. Dan takut berlomok ia najis dengan pakaiannya seorang dan lain-lainnya. Ikutlah. Hak jadi cemah-cemah. Ni dia jadi wajib di atas seorang itu beristinja dengan segera setengah padanya nak semaya. Ataupun pada makna barang yang terhenti soh tak ditumik dengan dia. Mudah itu dah. Tak baca cepat-cepat sikit lah. Tak payah halil. Dan jika berkehendak ia seorang akan bersuci dengan salah suatu daripada keduanya. Makna kedua air dan batu tadi. Kalau dia sanding nak ambil salah satu. Nak ambil air saja. Ataupun nak ambil batu saja. Maka dia kata sini. Maka dengan air itu afdol. Moleknya guna air. Kalau nisbah nak pelaga dua tu. Air tu lebih baik. Kerana apa? Kerana ia air ni menghilang akan air najis dan bekasnya bekas najis. Maksud bekas najis sini yakni sifat bagi najis. Air ni yang menghilang sifat bagi najis. Sebab kalulah kita tengok orang Arab, saing kita pergi ngaji luar. Bila pergi ngaji luar ni, lagu mana cara? Orang Arab ni, merok.
tempat-tempat tel dia ni mudah. Dia kecing di bawah. Gapo orang panggil memang? Jabat tel. Dia kecing di bawah getok. Mudah tak mudah memang. Air ada di bawah getok ke. Dia buat ke mana orang? Bukan semua. Tapi masa budak kita duk ngaji naik ngaji di apa dia Yamir tu. Dia kata orang Arab kecing. Dia sapu mana weh? Oh, dia sapu di tiye. Tiye getok. Oh, dia kata dia sapu jadi 3. Seruk dia tu. Tiye getok. Oh, dia kata. Lepas tu pula dia kata duduk ngawak dia ke. Bang kacing bang lah. Sebab dia tak basuh. Oh, dia kata. Tapi hukum semaya sah. Cuma kena wingat wingat. Dia nak jadi tok email tak apa. Dia nak jadi makmum tak apa. Tapi kena wingat ketika dia jadi makmum jangan kaki dia jijuk kita. Sebab ya najis dia tu dimaaf bagi diri dia. Tapi tak maaf bagi kita. Bila kaki dia tu mari jijuk kita, bakal batal kita. Jadi kau tu pula. Atau selama juga dah. Kalau jadi tok email tak apa ya. Tapi kalau jadi makmum ni, kalau kita tak kakak ni jadi kecil tak basuh kakak ni. Makna kita maya tu jangan dia tu mari duduk nanggung kita. Tu sama juga. Lagi. Bersalah batu. Iaitu batu menghilang airnya air najis juga. Kalau batu ni, dia akan jadi hilang air najis. Tapi dia tak hilang sifat-sifat dia tu. Bau dia ke apa, dia tak hilang. Bila mudah itu. Tetapi bermula yang terlebih afdalnya, yang kata afdal bagi istinja, di istinja pada mula-mula dengan batu, dengan mana? Kamar dia diperikut dengan dia pula dengan batu saat ni dengan air. Hak ni molek. Kalau kita duduk rumah ginilah. Kita duduk rumah ni jadi belik. Belik agak mana? Bila? Kita guna air dulu, lepas pada guna air baru guna tisu. Betul tak? Tapi kalau hak agama ajar ni, dia suruh kita guna tisu tandah dulu. Kita guna tisu tandah dulu, baru kita guna air basuh. Sebab apa dia buat gitu memang? Macam kita bakal fikir. Agama ajar gitu. Kita guna air dulu, lepas tu guna tisu. Acik banyak alasan kita memang. Kita guna air dulu, lepas tu guna tisu. Kita alasan kita memang? Ada alasan. Alasan hak belah kita dulu. Kita guna air dulu. Lepas tu kita guna tisu. Kita guna tisu tujuan nak kering ya. Nak lap. Tapi hak agama dia suruh guna tisu dulu baru guna air. Kenapa? Sebab kita buat dah air je dengan tisu. Bila kita guna air sikit, dak lah. Dah. Alah kuliah gini memang. Moga tisu rumah kita banyak. Mana? Kita buat dua. Lek depan so, lek belakang so. Air tu duduk tengok mana? Lek depan kita amal sunnah Nabi. Lek belakang kita buat dengan cara adat nak kering pak kita. Jadi dua-dua makan dua-dua. Abu Zak amal ke mana Abu Zak? Kau lesik din yang gitu. Tu cara dah. Hak dia dalam kitabnya lagu tu. Habis di situ dah. Bermula syarat sah istinja dengan batu itu lapan perkara. Pertama bahawa ada ia istinja dengan 3 batu. So. Dan jika tiada suci dengan 3 batu, ditambah akalnya atas 3 batu hingga suci yang tambah gila. Tambah jadi 4 5 gila. Dan sunat digasah kemarin. Dan sunat digasah akan dia akan batu tadi. Sunat gasah weh. Maknanya kita kena jadi apa nama mak? Itu asal ini 3 5 7 dah. Jadi lagu tu. Molek gasah. Yang kedua pula bahawa adalah segala batu itu suci sekalian batu. Batu hak kita guna tu kena batu suci. 2. Yang ketiga pula tiada kering najis yang keluar itu. Tu syarat ketiga jangan wideh kering. Nak ke mana? Kalau kita kecing, memang dah. Lepas tu kita pun duk cari belah-belah. Siapa tengok kering tu. Hak ni tak boleh guna batu dah. Dah kering. 3. Yang keempat tiada berpindah najis itu daripada tepat bagi najis.
tiada berpindah najis itu daripada tempatnya tempat bagi najis. Sahabat sini orang akan tanya ni. Orang akan tanya kalau lelaki dak yang ada tangga dia. Kalau orang puan ni boleh dak istinja. Istinja dengan batu ni lah. Payah kau ni kecek orang puan dak. Dak. Dia gini memang dak. Dia katanya dia bahas dalam kitabnya tu gini. Tak usah bahas. Banyak cerita dia dak. Kita bahas mula lah. Nanti kau orang lelaki ada saja sudah. Payah masalah nak bahas. Kita bahas mula tu malah nak bahas. Kelimanya tiada mendatangi atas najis oleh najis yang lain. Tiada mendatangi atas najis oleh najis lain. Maknanya najis tu tak boleh berlomor dengan najis lah. Najis lain. Sebab di sini memang bila kita faham sini ke apa nama ni? Seorang yang kecing atas zinc. Zinc kenal tak? Tak, bila kecil atas zinc memang biasanya yang kecil mari semula. Hak tu tak boleh lah. Dia panggil mendatangi najis yang lain tu. Soalnya yang cerang kita mari pula. Dan tu bik soalan pula. Orang tanya, boleh ke tak kita nak istinja bagi masalah orang jadi penyakit bawasir? Cerita pakai lagi. Memang akan cerita pakai kira. Boleh ke tak? Tak. Yang nak istinja bagi seorang yang jadi penyakit bawah. Boleh tak memang? Boleh tak memang? Kita nampak tak boleh. Sebab apa? Main air tak boleh dah main batu. Nak kena situ memang dah. Tapi nampak kan? Sebab ia bukan najis semata-mata. Sebab ia ada darah. Darah tu lah sudah bercampur kan memang? Sini nampaknya tak boleh. Nampak Zuhir kira. Kita baca tu gila sebab sini kita tak ada wak amal dapat kita ni. Dan lagi pula keenamnya tiada melampaui najis itu akan sofhah duburnya. Dubur seorang. Sofhah ni kita panggil papai punggung. Ia tak ada melilih pergi kepada papai punggung dan hasyafah zakah. Hasyafah zakah dah. Tapi keledar. Itulah aku dah kata tak. Tapi teman ni buat oleh bahasa panjang ni. Sebab kita duduk Pak Majlis ada muslimat juga tak boleh bahasa panjang. Yang ketujuh, tiada mengenai akan tempat najis oleh air. Tak boleh kena air. Kalau kena air dah tak boleh. Sebab gini tak boleh. Bagaimana? Kalau kita pakai kain basuh. Kita apa kecing. Bila kita kecing saat ni, kain kita air basuh pergi satu tempat. Kecing. Tak boleh dah nak sapu. Nak guna air. Ingat dah. Yang ke-8 pula bahawa dapat disuci akan najis dengan batu. 8 habis. Mudah tu dah. Cepat sikit lah ni. Maka jika nafi suatu syarat, maka jika tidak ada suatu syarat, kita panggil tu. Jika tidak ada suatu syarat daripada 8 syarat, maka terjawab, maka tertentulah ia istinja dengan air. Kalau tak ada 8 syarat ni, maka dia kena guna air. Tu tak apalah, mana kita tak sabah panjang dah tu. Kerana suasana tempat kita ni dia tak pakar dah hukum ni deh. Tak sabah panjang. Kita masuk cara hak ni lah. Hak ni kena cara sikit. Faslun pada menyata ain najis dan kaifiat menghilangkan dia kan ain najis. Hak ni kena cara sikit. Perhati molek. Bermula dhabit najis, bermula kenal najis, iaitu dhabit najis ni angka kata gini. Bermula sekalian binatang, suci sekaliannya sekalian binatang. Ingat molek. Semua binatang saat ni suci belaka. Suci pada ketika hidup bagi binatang. Mana? Baca dulu pak kita bahas. Malaikat, anjing dan babi. Semua binatang hukumnya suci, pereh. Sama ada binatang boleh makan daging atau tidak makan daging. Malaikatnya anjing babi. Di sinilah orang tanya. Saat ni ambonya lalu saat ni pegang bewu. Nya mampu tengah jalan, takutnya sembuh darah, pegang ekor bewok, lepas tepi jalan. Padahal tak ada darah-darah gapo dah, campur mata-mata pegang lepas tengah jalan. Mari di masjid, takbir di masjid. Tak ada masalah. Sebab dihukumkan suci. Maknanya suci sini kalau kita tilik memang tak wajib bagi seorang apabila sentuh tu tak wajib basuh. Bila nampak bila? Sebab tilik kepada suci pada ketika hidup bagi seekor binatang, malaikat, anjing dan babi.
Bermula segala juzuk bangkai. Dengar. Segala juzuk bangkai. Iaitu juzuk bangkai. Najis sekaliannya sekali juzuk bangkai. Juzuk bangkai ni najis. Kena faham pula. Juzuk bangkai situ makna juzuk saat ni hak tercerai daripada binatang. Pak kena faham istilah bangkai pula. Bangkai-bangkai itu makna binatang yang tidak disembelih oleh syarak ataupun bemak sembelih yang tidak terpakai. Nanti dia panggil bangkai. Istilah dia lah. Bangkai-bangkai ni makna binatang yang tidak disembelih oleh syarak ataupun sembelih tidak dikira sembelih. Atau istilah dia panggil bangkai. Contoh kita kata ni lah. Ular sawo. Ular sawo bila kita sembelih, orang panggil bangkai tak? Bangkai dah. Tengok tak boleh nak jawab dah. Memang tak? Ketika hidup, orang panggil bangkai dah ular sawo. Ketika hidup, orang tak panggil bangkai. Ketika dia mati, orang panggil bangkai. Ketika kita sembelih, orang panggil bangkai. Ketika tak sembelih pun, bangkai juga. Maka, juzuk pula ni. Kita klik ada juzuk. Juzuk hak tercerai dia ni, hukum dia jadi najis juga. Ada ke? Memang dia ingat dah dulu. Hak dia mudah cerita pasal lembu. Lagu mana pasal lembu? Nyehiri ambil daging pohon lembu hidup-hidup. Ada ke cerita wero mentah dulu tak? Lembu ni dia tambak di atas tebing juga, dia iri ambil daging pohon saja, pergi pula. Nak makan daging pohon saja, lembu hidup lagi. Jadi hukum dia panggil juzuk bangkai tadi, hukum dia tu najis. Sebab tidak disembelih oleh syarak. Malaikat bangkai manusia. Manusia sini umum sama ada mukmin, sama ada kafir. Orang Islam pun hukum suci, orang kafir pun hukum suci memang. Sebab orang tanya memang, seandainya temu orang kafir, dia pun jabat tangan dengan kita, bukan salah. Sebab kalau dia beri salah, kita nak balas salah ataupun kita nak beri salah kepada dia, hukum haram. Salah kepada orang kafir hukumnya haram. Innalillah kepada orang kafir hukumnya haram. Salah kepada orang kafir hukum haram kerana salam itu ucap doa selamat kepada dia. Padahal orang kafir tak ada selamat. Seandainya setuh tangan dengan orang kafir, memang tak? Maka ketika orang panggil tak salah, orang panggil kawasan kita. Jabat tangan. Jabat tangan. Jadi kita berjabat tangan dengan dia. Dengan keadaan tangan dia pun suci ke atau peluh dia biasalah. Maka bila kita nak buat semaya ke apa, tak ada jadi wajib basuh pun. Sebab apa? Sebab tilik kepada walaqad karramna bani Adam. Nanti ada dari hadis mari, sesungguhnya telah mulia oleh Allah Taala oleh anak suci Adam. Jadi tak ada masalah. Mana hukum? Suci. Malaikat kita nampak cerak-cerak lagu mana memang. Dia duduk tengah minum botol arak, ayat macam botol arak. Tu najis diri arak. Diri dia tu suci. Tu anak ada. Yang kedua pula ikan. Bangkai ikan ni dihukumkan suci. Sahabat dia mau duk cerita lagu ni memang tak. Gi takir beluk tengah malam buat kelik sekerah. Gi takir beluk musim hujan, takir tengah malam mak boleh lek ekor. Lek pala gi perak. Jadinya goreng lek ekor pagi esok gi sari pulak lek pala. Jadi hukum tak ada jadi masalah sebab juzuk dia tu juzuk bangkai yang boleh dimakan. Tak ada masalah. Dan lagi pula belalai. Belalai juzuk dia pun boleh dimakan. Tapi walaupun kalau sini tak ada orang jual. Ada tak? Ada tak kau ni? Tak ada. Kalau dia mau nak makan belalai, sekarang ni walaupun tak ada juga emak. Tapi dulu kalau ke umur kita ni giri tabah. Giri tabah ni orang jual dia bubur dalam kopi. So kopi lagu ni 4-5 riyal. Sedap juga, tapi tahulah takut racing tak. Habis sakit tak? Sedap. Mai sakit? Tak rasa. Orang muslimah macam makan tak belalai? Berapa? Tak ada boleh. Kalau ada makan dah. Makan dah belalai. Jadi hukumnya boleh makan dan daging pula bangkai dia pun tak ada jadi masalah. Orang zaman dulu yang buat gini belalai. Kalau mojo banyak, betul tak? Mojo banyak. Dia buat gini memang. Dia pegang dua orang, lek nu seorang, dia panggil apa? Mak buka dulu, buka warna biru. Mata kecil
Yogi di benek pak upuk tu kok. Jeduk dua orang yo kokok. Yo kokok siapa di batas dia yo ukuk. Yo ukuk bodoh. Bagon ni nak buat seko-seko yo terubai habis. Yo rebuh air panah. Yo rebuh air panah lah ni kok yo kecuah air panah. Apa-apa. Bukan nak muzalim dia, cuma nak makan sebab nak buat seko-seko kateh dia ni kok. Tunggu jatuh matahari dulu rasa pun. Dulan ada. Habis. Dia bermula juzuk. Sikit gerak. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Juzuk cerai daripada binatang hidup seperti bangkainya, bangkai baju juzuk pada hukum najisnya, pada hukumnya najis bagi juzuk tadilah. Tengok atas diri bangkai dia lah. Dan sucinya suci bagi juzuk tadi. Tengok atas diri dia. Diri dia pada hidup lagu mana, pada mati pun lagu tu lah. Misal dia. Seperti bulu binatang yang halal dimakan akan binatang, maka iaitu bulu binatang ni suci. Ni tak apa. Bulu burung, tesok, bulu serati, bulu air. Memang. Maknanya ia masuk daripada binatang yang suci. Maka diri bulu buaya, diri bulu serati, diri bulu itik rupanya suci. Kalau demo meles serati, lepas tu demo cabut bulu. Bila cabut bulu gapo, kalau serati hak baru orang panggil orang mak. Bulu muda. Habis tak kalau kita cabut? Tak habis. Lepas tu lagu mana memang? Bakar. Bakar pun dia duduk dalam kulit dia lagi. Lepas tu lagu mana? Gula gitu. Dia masuk kakak gula tak nampak dah. Peletih tu memang dah. Ada apa? Tapi hukum pun suci. Gana? Tak apa. Sebab itik tu yang masuk pada suci. Binatang yang suci. Masuk orang tua zaman dulu, diingatlah orang tua zaman dulu. Biasa bulu serati, dia cabut di bulu serati, dia buat apa? Ingat tak? Memang ingat tak? Kalau kita dulu, orang tua kita, dia pegang serati ramah, rumah. Dia cabut bulu serati, dia buat apa? Mari dekatmu. Belum tak ingat dah. Kemaju ada tu. Mari dekatmu, dia ambil bulu serati, dia belah sikit kok. Yang ubah ditinggal, kita pun sedar dia. Itu sampai tu. Besar ingat dah. Aku mau jodoh lagu tu. Kau sini bubur besi mak sini. Sini orang berkapah dah. Tapi kat rumah kita, banyak ke orang dua bulu sedar. Sampai tu dah. Hukumnya suci deh. Habis. Ingat mana ni? Gana? Ikut main boleh lah tak? Kita pergi sikit lagi, kita bukti sikit lagi. Bermula tiap-tiap yang cair, benda cair, lagi memabukkan, iaitu khabah. Iaitu tiap-tiap yang cair lagi mabuk, dinamakan dia kan tiap-tiap cair mabuk, ia panggil aguk. Tiap-tiap benda cair, lagi pula mabuk, tu dipanggil aguk. Baik. Bila kita boleh takrif ni, ia bermakna, tiap-tiap yang cair lagi pula mabuk dipanggilkan aguk. Sini di ketung kita boleh panggil aguk duduk. Ana mak? Sudah cahaya kok. Mabuk kok. Boleh panggil aguk. Orang panggil apa nama aguk duduk. Di ketung ni orang tak boleh panggil aguk. Sebab apa orang tak boleh panggil aguk? Tak situ dulu. Kenapa? Sebab ia tidak hasilnya daripada menggelegok. Ya agak-agak ni mak kan, ia kena hasilnya daripada gelegok. Dia ni gelegok pandang tadi. Itulah bukan mana gelegok. Atau ia tak panggil agak dan lagi pula ia istilah dia pula. Ia tak panggil mabuk, ia panggil kau mak. Ia panggil ya gitu kan. Orang tidur besok berkali lah. Mana dah. Jadi, bila kita boleh ketung saat ni, istilah dia memabuk, hukumnya haram. Kalau dia jadi rusak akal ni, maaf. Jadi orang tanya pula, bila ketung tak ada ngecik kena kita dah pakai kita, wajib basuh ke tak?
Jawab kata tak wajib basuh. Bawa. Sebab tak ada panggil agut. Hukumnya suci. Sudah. Lagi. Iaitu agak najis. Iaitu agak habis. Bermula darah. Iaitu darah ni mak. Najis sekaliannya. Sekalian darah. Ni darah ni. Najis belakang malaikat hati. Ni tak apa. Hati lembu. Hati berapa. Hukumnya suci. Suci bak makan lah. Ni bukan buat bak semaya. Bubuh hati lembu dalam rocek. Bukan dia. Makna bak makan boleh kita makan. Jantung hukumnya suci. Memang dah. Dua. Yang ketiga alaqah. Alaqah ni dia panggil darah-darah. Apa nama itu? Panggil darah bekak ni. Alaqah tu darah-darah beku tu lah. Dan lagi pula misku. Alaqah. Ya ada memang. Kita ditulis Ditulis tu bila kita tu ada darah di tulis kita kenapa dalam susu tulis jadi agama ni dia tidak menekankan kita bila kita nak basuh ni sehingga kena kokok habis di dalam tulis tu dak. Maknanya hukumnya suci bila kita pergi gula tengok bila kita pergi bubuh dalam air yakin jadi merah. Padahal kita sirat dak. Ya hukum suci. Lepas tu, diri nak makan darah dalam tu pula tu, kalau ikut dalam kitab Sabilah Muhtadi yang kata najis. Dalam kitab Sabilah Muhtadi tu, supaya biasa kalau kita beli air, kita kat air, bila kita goreng. Bila kita goreng, kita makan-makan mana tak? Lepas tu digatu dia tu mana tak? Bila kita kuh, ada darah. Darah beku dalam. Jadi kalau ikut dalam kitab Sabilah Muhtadi, tak boleh makan. Ya pun aja. Tapi jadi maaf di dalam sebab kita nak pergi goreng kau, kita nak pergi masak, kita nak gula. Tu tak apa. Tapi kita nak pergi makan waktu ni, tak boleh halikan kita. Tu pun aja. Dan lagi pula dia katanya misku. Misku ni, apa nama bahasa Arab, bahasa kita panggil kasturi. Kasturi misku. Sebab memang tahu mana. Ya, muka misku ni, ya apa nama air bau kasturi ni dibuat daripada pusat kijel. Air bau kasturi ni buat pada pusat kijel. Lagu mana? Ya kijel ni ada pusat dia. Bila pusat dia ni dia akan bekok. Dia akan bekok besar. Bila dia bekok besar, Allah Taala lah yang menciptakan mana? Allah Taala proses darah dalam pusat kijel tadi jadi air bau. Tu orang panggil air bau kasturi ni makna misku, air bau yang dibuat daripada darah yang duduk di pusat kijel. Itulah je bang. Sedap sebab air bau yang mahalnya dua yang mana? Satu kasturi buat pada pusat kijel, duanya ambar. Apa nama dia? Ambar ni dia masuk dalam bak mutuh ikan pauk. Mutuh ikan duduk ni dia makan lumuk, makan gapo, lepas tu dia duduk di dalam perut dia campur dengan lemuk dia jadi petokok. Lepas tu bila dia lama masuk, dia akan kehek. Motor dia akan jadi petokok, super jenis batu, lepas tu tapi dia tak gelap, jadi menapung. Jadi orang gamik waktu tu lah, buat proses buat air bau. Jadi hukum kita nak kena ni. Ambat tadi pun suci, lagi pula memang kasturi pokok suci juga. Ada satu lagi pula dibahas oleh ulama juga, ya apa nama? Ya panggil jebat museh. Jebat apa kita panggil? Jebat memang macam mana? Memang jebat dah. Nak kata peluh pun dok juga meh. Sebab kalau kita tengok macam dia pacak. Ni. Ya kita tengok orang pego. Dulu kita diingat kata jenis peluh. Bila kita tengok orang pego ni, dia ada satu jenis musik, dia tak kayu sebatas. Dalam guk dia, sakar dia, tak kayu batas. Musik ni yang pergi hidup-hidup, dia pusing-pusing, dia pacak seperti kucing jatuh pacak. Kucing jatuh pacak, lepas tu dia akan lekat situ. Maka tuai dia saat ni, dia gambil atau memang, dia kokok buat air bang dulu. Tu jaga dia. Kenapa? Bukan kecil. Proses dia, tahulah lagu mana. Supaya madu lebah. Orang duk cari madu lebah ni, mari pada kok mulut kau, mari kulit bawah. Nanti kita cari. Memang lek mana nak? Memang madu lebah. Sahabat dia mau duk kaji mari. Dia masuk ke mulut, dia proses dalam, lepas tu dia tubik, bersemula. Pas kalau kita tengok pada zahir pula. Kalau benda
masuk ke mulut, turun perut, tubik semula. Orang panggil apa? Mutah. Maka mutah dalam agama hukum najis. Kalau benda masuk mulut, tubik ke jubuk, orang panggil apa? Tahi. Dua-dua tu najis, dua-dua. Tapi bak madu boleh makan. Dia kena faham dah. Apa madu boleh? Boleh makan. Apa? Ni ada pembahasan yang panjang pula berkenaan dengan madu muka Nabi kita makan. Lepas tu pula, dia muduk kaji pula emak. Dia muduk kaji di madu lebah ni. Dia makan madu ni, dia ada saluran suku tu. Bukan perut najis dok. Dia ada saluran utuk, tapi madu dia. Ni satu luar biasa lah. Tu dah. Ya. Kopi tahi museng. Belum saya nak jawab, beli wak mari saya dulu. Nah, bila saya banyak kata belum nak jawab, beli wak mari saya dulu. Dah tu kata boleh okey. Dah. Ya tak payah jawab pay ayo. Kalau jawab pay pergi demo pay dulu. Beli wak mari saya dulu. Mana pay lah kata, kopi museng boleh minum. Dah. Lepas tu nak tahu lah cara lagu mana ke ada kopi musel boleh minum tak boleh minum, kita tahu gini memang. Musel yang makan supaya kita juga makan. Bila kita pergi makan, kalau orang zaman dulu dia tak ada tanda hano, dia pergi berak lautan. Kalau kita makan wah timu atau wah labu, kita pergi lepas dah lautan, kita pergi 3 bulan pula ada ke mana? Tumbuh. Tu jadi dalil kata ia tubik tu masih kerah lagi. Sekira kalau kita pergi tinggal ia tumbuh. Itulah ia masuk dalam bab kopi museh, ia panggil mutanajis. Istilah ia tak panggil najis, ia panggil mutanajis. Bila mutanajis, suci dia dengan cara kita basuh. Basuh. Wah, mari masjid kita. Memang dah. Orang lain nak terah juga, koyak saja dah ada. Gitu deh. Nampak kena takat tu dulu kita. Ini mari. 10 orang ni kita sambung semula pula. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا بالعلم والعمل. اللهم يا واسع المغفرة فاغفر لنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahumma. Tak ingat hak Abi itu dah. Tak ingat tak sah. Abi kata tak sah dah agak tu ya sah. Nah. Ngapa? Begini, Abi kata